Baik, dalam pada mana kita mendepani pandemik COVID-19 ini, ramai yang terjejas sebenarnya, tapi dalam keadaan terjejas ini masih ada juga yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seseorang. Apatah lagi melibatkan jenayah scam ataupun penipuan dalam talian. Ada yang hilang puluhan ribu ringgit, jutaan pun ada disebabkan scammer ataupun jenayah cyber yang belum lagi ialah dapat kita kekang pada waktu ini disebabkan penggunaan digital itu yang semakin meluas. Maka di situ jugalah peluang jenayah cyber ini mengambil kesempatan. Jadi untuk lebih lanjut kita nak tahulah scammer ni khususnya bagi kita juga pengguna kalau kita membuat sesuatu pelaburan itu sendiri takut ada juga yang kita melabur di tempat yang salah. Itu akan kita bawakan bersama dengan tetamu kita. Mungkin ini juga topik yang amat rapat dengan anda. Mungkin anda pernah jadi mangsa. Ya, betul. Anda pernah mengesan identiti scammer itu. Ini satu perkara yang penting untuk kita war-warkan. Bila Radian kata pernah menjadi mangsa tu, kalau kita lihat statistiknya seramai 97,431 individu kerugian sebanyak 3.8 bilion disebabkan skim penipuan yang wujud ini merupakan fakta daripada PDRM. Jadi untuk kita menyelami sebenarnya mengenai scammer labur atau lebur, kita bawakan ke studio. Tepatlah ni orangnya. Dah bersiap sedia untuk menjawab soalan. Bersama dengan kita tak lain tak bukan Tok Ki. Untuk kita sama baik-baik. Juga terima kasih Tok Ki kerana datang ke studio. Selalu kita bawa perbincangan melalui Skype, Zoom meeting, tapi hari ini kita bawakan sebab penting ni Tok Ki, kita nak besar. Ini kes bukan main-main ni. Okey. Bila kita bercakap mengenai scammer ni, bukan satu benda yang baru daripada dulu lagi. Daripada you belum lahir. Daripada belum lahir, betul Tok Ki. Belum lahir lagi memang benda ni dah ada dah. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Modus operandi dia bagaimana? Adakah ada perubahan ataupun mungkin Tok Ki boleh kongsikan ada taktik-taktik terbaru daripada mereka? Dia sebenarnya kita patutnya lah zaman-zaman COVID ni, benda ni takut tapi dia tak takut. Yang scammer ni tak takut. Dia buat perancangan, tapi mungkin juga dalam keadaan hari ini orang merasa macam-macam cabaran kan. Duduk di rumah tak ada buat apa-apa, jadi ada peluang ambil lah. Jadi ini yang kita tengok, dan antara yang baru ini, yang musim-musim ini yang apa ni yang terjadi adalah antaranya yang kita tengok macam tak masuk akal. Kita estimate ada mangsa terbaru dalam scam ini lebih kurang 3,000 orang. 3,000. Angka yang tinggi tu. Yang dah buat laporan ni kita tak amat lah, lebih kurang 100 lebih. Dan yang masalahnya jumlah. Kita anggarkan jumlah lebih kurang 500 juta. Zaman ini ni, setahun lepas ni. Jadi ini yang kita tengok. Mereka ialah mungkin orang dalam keadaan tertekan. Kadang-kadang bila dapat duit EPF je, nak buat apa ni kau tidak habis. Baiklah kita masuk kan. Dan dia orang pun yang menggunakan taktik ni cukup pandai. Dengan cara yang apa ni memberi keyakinan. Kau nak kerja mana? Kalau tidak baik kau dapat sesuatu, buat sesuatu. Jadi kita mudah. Dan ada satu grup ni yang mengadu ni dalam ramai-ramai tu. Jumlah yang besar 18 juta di dalam grup dia lah. Jadi benda ini bukan benda yang apa ni sikit dan boleh dipandang enteng sebenarnya. Jadi ini satu benda, satu cabaran tambahan daripada masalah yang telah ada. Macam Tok Ki kata tadi, sekarang ini pun scammer mereka tahu peluang yang sangat baiklah nak mencari mangsa kan, sebab mereka tahu ada yang baru terima iSinar, iCitra dan sebagainya, bantuan dan sebagainya, ada yang menggunakan duit nak melabur untuk menambahkan simpanan dan sebagainya, maka itulah peluang yang mereka nampak dan jadikan satu medium yang sangat baik khususnya dalam talian ni. Nak cari mangsa dan sebagainya. Tapi itulah macam Tok Ki kongsikan tadi, dalam ramai-ramai yang menjadi mangsa hanya sedikit saja yang buat aduan. Yang mungkin mereka pun rasa tak apalah kalau sekadar berapa ringgit je, tapi sebenarnya itulah cara taktik scammer tu nak meluaskan lagi dia punya Yalah, scammer ni dia lebih ke depan daripada kita. Kalau kita katakan di sini dia 10 langkah ke depan. Dan dia baca kita tu, dia study. Dan benda ini memang biasanya cukup realistik. Macam tak percaya pun tak boleh. Habis mak kita buat, kawan kita buat, dia gunakan taktik, biasanya dibagi sikit dulu. Okey. Contohnya, tuan,
you mari invest dengan kita. Invest dengan kita ni tak bayar banyak. Invest seminggu dah dapat pulangan. Jadi bila seminggu dah dapat pulangan ni, dia akan bayar. Tengok, saya dah terima. You pun akan cakap dengan dia, ya ni saya dah terima. Jadi benda ini dia gunakan taktik keyakinan daripada grup-grup yang mudah dipercaya, pengaruhi. Dan kadang-kadang dia dipakat. Contohnya macam ni kan. You kenal dia. Kita I scammer lah. Okey. I akan cakap dengan dia, okey, you pergi pengaruh. Sebenarnya you dah tahu. Ini bukti I tunjuk. Dia tunjuk duit dia banyak ni apa. Jadi benda-benda yang begini ini yang memberi keyakinan. Okey. Pasal dah dapat, I dah dapat. You takkan tak percaya ni duit ni, tengok bank statement. Jadi benda-benda yang macam ni yang kita cukup sukar nak, kadang-kadang kita nak kata tidak tu. Aku dah dapat dia tadi. Ada bukti. Yang macam ni dia cukup berleluasa. Betul. Dan tambah-tambah di zaman-zaman sekarang ni lah. Zaman sekarang orang duduk kat rumah mungkin nak cari pendapatan lebih. Kerja mungkin terjejas kan. Takut esok tak ada kerja atau kena suspend ke, kena berhenti kerja. Jadi dia guna kesempatan tu lah. Lepas tu scammer pula offer, lumayan pendapatan, okey pulangan macam ni pula. Lagilah tunjuk kereta. Kereta besar, rumah besar. Macam mana ni dapat rumah ni? Dia memang dirancang. Dia membaca paling tidak kata 10 tapak ke depan. Jadi dan dia menggunakan influencer ini. Dan kita pun sebenarnya memberi ruang kepada scammer tu untuk mengambil kesempatan apabila kita pun buat turun di media sosial, saya dah dapat duit, dia laju. Sebenarnya dia cukup laju. Dan dia baca ke depan. Saya ingat itu masa dulu ni zaman lama lah. Felda macam privatize. Saya ingat satu masa, you tak tahu masa tu you pun kecil lagi. Dia tanah tu dia develop. Okey. Jadi peneroka Felda ni dapat keuntungan sampai 1 juta, 2 juta. Jadi scammer ni dia sebenarnya berlapis-lapis. Scammer yang antaranya adalah scammer yang memang atas talian. Tapi kalau zaman dulu dia berdepan pun dia tipu juga. Kereta, letak kereta, bawa kereta daripada bandar, jual dekat peneroka. Sementara peneroka tu lesen pun tak ada. Tapi pandainya dia, lesen tak ada pun tak apa, you ambil. Macam zaman dulu lah kan, peti ais tak ada, elektrik tak ada, beli juga peti ais. Betul juga. Jadi zaman sekarang ni lebih canggih lah. Dan amat mempengaruhi. Pasal kita telefon ni, ialah kalau kita baik dengan kawan pun tak mungkin serapat dengan telefon. Pasal kita boleh bawa ke mana-mana dan dia boleh ada gambar. Dan mudah sangat. Pasal hantar duit pun melalui ni. Yalah, semua di hujung jari je sekarang. Baik, kita bila berbalik kepada pelaburan tadi tu. Ini sedikit isu sensitif lah kita nak berbincang hari ini. Apabila datangnya seseorang tu, dia kata, okey, saya nak memberi awak modal permulaan untuk membuka perniagaan. Tetapi macam kita ni, too good to be true, bagi modal sekelepuk macam tu. Rupa-rupanya duit itu untuk cuci duit. Kita nak cerita pasal masalah ini. Satu, masalah kepada penerima itu. Adakah sekiranya nanti, orang kata kantoi, adakah kita boleh disabitkan dengan jenayah tersebut ataupun kita akan dikatakan bersubahat? Bagaimana, pertama, isu cuci duit ini dan kedua, kesannya kepada penerima duit tersebut? Nombor satu, cuci duit ni daripada zaman dulu, kita lihat. Antara ni kan, kalau kita tengok, yang dulu dia buat yang kita tahu, restoran. Dia buka restoran, tapi ni biasanya kalau dalam masyarakat Cina lah, dia cara dia ada restoran, buat niaga konon 3-4 restoran, tapi duit dicuci melalui kononnya jualan, tapi tak ada jualan pun. Jadi income tax tunjuk ni ada ni dah, jadi duit tu bersih lah. Jadi itu salah satu cara. Benda dah memang antara perkara yang kita tengok biasa lah. Lepas tu yang paling kita khawatiri adalah mangsa yang tidak faham. Contohnya kita dapat aduan, ini cerita betul lah, orang mengadu kat kita. Dia ni kerja kat salon. Dia datang ada black.
buat rambut. Okey. Di zaman masa boleh buat rambut lah. Cuci rambut lah. Sekali bagi tips. Bagi tips. So, cuci katakan RM50. Saya tak tahu lah, bahawa saya pun tak pernah rambut pun tak ada. Jadi tak pernah. Untung juga orang tak ada rambut. Jadi bila bayar, katakan orang yang mencuci tu bayar tip 100. Kos 50, bayar sampai nak berkawan. Lepas tu datang. Bila dah kita dah biasa, akhirnya dia akan jadi macam ni lah. Dia akan ceritakan. Benda ni biasa budak perempuan lah salon ni kan. Yang bekerja ke pemilik, dia kata, saya ada duit nak masuk, tapi akaun saya tak selesai lagi. Pinjam akaun sekejap. Ini betul-betul. Dan dia ni ada seorang anak. Budak perempuan ni macam ni ada anak. Dia ni ibu tunggal. Jadi dia ni bagilah pasal dah biasa kan. Dia sebenarnya barrier tu biasa tak biasa je. Kepercayaan. Kepercayaan bila dah biasa mudah ajalah. Jadi hati-hati juga kalau orang terlebih baik. Macam Tok Ki baik, okey je. Okey, kita percaya kat situ. Jadi dia bagi pinjam masuk ratus-ratus ribu. Pasal dia orang yang penipuan ni nak cari akaun mana nak letak duit ni. Jadi terus dapat. Tapi akhirnya dia polis tangkap dia pasal orang yang ditipu itu telah membuat aduan. Saya telah masuk duit ke akaun sepolan-sepolan. Tapi barang tak ada. Contohnya. Jadi polis tangkap dia. Dan inilah kesan yang kita takut. Kesannya adalah sama ada dia kena tahan di polis. Dan tahan tu biasalah. Takut kena jatuh hukum. Itu biasa sangat. Dan banyaklah ini. Dia daripada akaun scam, daripada scammer ni, dia tidak lari daripada mule account. Pasal dia mesti melalui, dia nak masuk duit kat mana. Betul. Kalau masuk akaun dia, tentulah orang tangkap dia kan. Jadi dia akan masuk duit tu di akaun orang yang tidak perasan. Yang percayalah. Dia pun takut juga siap-siap kalau dia bagi duit orang tu buat lari susah. Jadi dia pun nak kena percaya juga. Jadi kadang-kadang ditambat di hatilah. Itu hati-hati tu. Itu sebabnya kalau anda perlu berhati-hati dalam mengongsikan data peribadi, nombor telefon, nombor akaun pun kalau boleh janganlah kongsikan dengan siapa-siapa. Kan? Nombor kad pengenalan pun sama juga, email pun sama. Sebab semua tu. Itu semua dah ada nombor telefon, ada email ke, scammer senang je dia nak pancing. Dia pasal sekali pasal komunikasi ni, dia menjadikan tool yang cukup bagus. Dia macam Tok Ki kadang-kadang kita perasan juga kita biasa, kita takkan kena tipu. Dan sebenarnya kawan-kawan Tok Ki polis pun ada keluarga kena tipu. Dan dia pun dah cakap tak mungkin dia orang keluarga dia orang kena tipu. Kena juga. Pasal dia guna laluan yang kita lemah. Contohnya kalau datang daripada anak kita, tapi kita tak percaya. Datang daripada sahabat kita yang dah puluh tahun. Jadi dia gunakan laluan itu. Jadi ini yang kita kena cukup berhati-hati. Pasal kalau tak ada duit masih okey. Tapi kalau tak ada duit kena pula penjara. Itu yang masalah tu. Beramai yang kena scammer ni, dia pandai, dia laluan dia cukup apa ni kata orang, licik. Ada siap guna nama SPRM. Itu nombor satu. Itu yang biasa. Pasal kita kadang-kadang kita ni sibuk telefon tengok pelik sikit ni. Jawablah. Kalau jawab dia, saya nak jual insurans. Call esok ataupun saya dah ada insurans. Tapi kalau SPRM, alamak, ni apa benda pula ni? Custom ke, JPJ ke, daripada mahkamah. Tak tahan. Rupanya dulu tu dia orang antara dia orang guna mahkamah tu, dia gunakan kadang-kadang dia licik dia tu nama mahkamah tapi translation daripada court tu mahkamah. Nombor kes pun lain. Jadi benda-benda yang seperti inilah yang kita perlu berhati-hati dan jangan mudah percaya. Dan yang paling penting, bila orang memberi fakta tu kena cek balik. Pasal saya pun ada cerita-cerita untuk mewujudkan satu sistem checking lah betul ke tak betul. Kadang-kadang yang menipu ni dia pun tidak daftar. Sebab itulah kerja Azul daftar. SSN betul ke tidak daftar. Pasal kalau daftar adalah nama ni, daftar pun tidak, macam mana? Jadi benda-benda seperti ini yang kita perlu faham dan perlu berhati-hati dan ingatkan anak-anak. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka tu dia terkena juga. Betul. Pasal kita ingat tak sampai kan ini, tapi ada laluan dia yang kadang-kadang kita pun macam impossible. Tapi jadi dia memang kerja dia itu je. Itulah bila kita cakap mengenai scammer ni, satu mereka memang dah licik. Lepas tu yang kita pula memang kena cakna lah dengan benda-benda. Kena tahu. Dan saya rasa perkara ini perlu
rakyatkan. Supaya rakyat faham. Pasal sebenarnya rakyat biasanya kita di lapangan, kita cepat excited. Pasal bila contohnya dia kata you kena dapat hadiah. Seronok dapat hadiah ni. Ataupun ada barang orang nak hantar. Jadi ini pun benda-benda yang seronok yang kita looking forward kan. Jadi kena hati-hati. Dia gunakan takut ataupun seronok. Dua benda yang dia guna biasanya. Takut pun kita semua salah je, takut pada mahkamah ni macam mana. Ataupun yang seronok lah kita dapat ini dapat jadi. Ini yang kita perlu didik keluarga kita. Dan juga saya juga nak ambil kesempatan ini. Nak melihat mungkin cara, pasal kita ada bincang dengan pihak polis dulu juga, di mana biasanya akaun kita digunakan. New account satu. Akaun kita lah, tak boleh orang lain dah. Pasal akaun ni dia very strict. Kalau dia bagi kat kad kita punya, kita lah tak boleh orang lain nak ambil, kecuali kita pula bagi kad dia. Tapi antara benda yang digunakan dalam scamming ini, dia ada bank account. Lepas tu orang tu dia menggunakan kaedah telefon. Jadi benda ni terjadi, contohnya duit masuk banyak dalam akaun. Itu sekarang ni saya tengok bank pun dah check. Kalau kita buka akaun, umur 20 tahun masuk kata-kata banyak-banyak. Jadi dia check bank, kadang-kadang dia tanya. Itu pun arahan saya daripada bank negara, jelaslah. Jadi satu. Lepas tu nombor dua adalah telefon. Ini dalam industri, mereka kadang-kadang pemain industri ini tidak kurang bertanggungjawab. Telefon itu macam yang kita daftar nama kita. Tapi rupanya di pasaran banyak juga telefon ini yang tidak berdaftar. Unknown number. Jadi bila call, kita daftar ni. Bila call, orang yang pemilik telefon itu sebenarnya IC dan pasport dia digunakan. Dia pun tak tahu. Jadi dia boleh kata apa saja. Kita nak trace phone number pun, dia dah tak balik ke Bangladesh pun dah tentu. Jadi ada pelbagai cara sebenarnya scammer ni nak mempengaruhi kita. Jadi maknanya kita harap semua pihak main peranan. Betul. Itulah, itu sebabnya nak buat laporan polis pun susah nak trace. Nak trace apa? Nombor telefon entah ke Indonesia ke mana. Duit pun hilang macam tu saja kan. Okey, terima kasih Tok Ki. Tengok kata tak sempat. Kena 1 jam ni sebenarnya. Okey, terima kasih Tok Ki. Apa pun kita boleh sambung juga untuk siri yang berikutnya lah. Banyak juga yang kita bawakan. Dan seketika nanti kita nak bawakan juga cerita yang menarik dari Sarawak. Sekejap lagi nanti kita bawakan juga pada anda, tapi sekali lagi nasihatnya berhati-hatilah bagi anda yang menggunakan transaksi dalam talian dan sebagainya. Jangan kongsikan perkara yang penting, akaun, telefon bimbit, email dan sebagainya, sebab itulah laluan scammer sekarang ini yang boleh mereka gunakan untuk mencari mangsa. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia.